Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu perpuluhan. Okay, untuk hari ini tahun 4 dengan tahun 5 4 dengan tahun 5. Okay. Jadi, perpuluhan. Okay, minggu lepas saya bagi latihan pecahan kan. Okay, sebenarnya kan perpuluhan ni apa? Kita tahu perpuluhan ni yang ada titik tu kan. Contohlah 1.5. Point ni kita bagi titik ni kita panggil perpuluhan, betul tak? 2.7, 3.71. Kita akan sebut macam ni lah. 1.5, 2.7, 3.71. Jadi sebenarnya apa maksudnya perpuluhan ni? Okey, sekarang ni saya nak terangkan apa itu perpuluhan. Okey, sebelum ni kita ada belajar pecahan, betul? Pecahan. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, contoh. Bayangkanlah yang ini. Pernah beli kek pisang tak? Kek pisang yang panjang tu. Kan? Okey. Contohlah, ni satu kek pisang tapi saya tak lukis cantik sangat lah. Okey. Bayangkan saya potong dia dalam 10 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, betul. Ada 10 bahagian. Okey. Sekarang ni, cuba bayangkan saya makan 3 bahagian. Okey, apa yang kita belajar sebelum ni, kalau pecahan, kalau 3 bahagian, kita tulis 3/10, betul? Okey. Tetapi, apakah perpuluhan bagi kek pisang yang saya dah makan ni? 1, 2, 3. Macam mana kita nak tukarkan pecahan kepada perpuluhan? Senang sahaja. Okey, sekarang ni kan, abaikan dulu yang ni. Abaikan dulu ni. Kita tengok dulu lukisan ni. Okey, dia ada 10 bahagian. Okey, ingat kalau 10 bahagian bermaksud kosong perpuluhan. Ni ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Okey, sekarang ni yang ini ada 10 bahagian. Semuanya ada 10 bahagian. Bila 10 bahagian bermaksud dia ada satu tempat perpuluhan. Okey, saya ulang balik. Kalau yang ini kita dah bahagikan kepada 10 bahagian. Ingat 10 bahagian. Maknanya dia per 10. Okey, ingat. Per 10. Per 10. Sorry. Okey. Per 10. Okey, per 10. Sebab dia ada 10 bahagian. Jadi kita namakan yang ni per 10. Okey, bila per 10, nombor yang kita akan tulis ialah satu tempat perpuluhan. Perpuluhan. Per 10. Apa maksud satu tempat perpuluhan tu? Okey, apa maksud satu tempat perpuluhan tu? Bermaksud selepas titik ataupun selepas perpuluhan ni, dia ada satu digit sahaja. Itu bermaksud satu tempat perpuluhan. Okey, yang ni saya ulang balik. Kalau ada 10 bahagian, bermaksud kita persepuluhkan bahagian itu. Bila kita dah persepuluhkan bahagian itu, dia mempunyai satu tempat perpuluhan. Bermaksud kita tulis sifar, kita tulis kosong point ataupun kosong sifar 3. Kosong perpuluhan, sorry. Kosong perpuluhan 3. Dia ada satu sahaja digit. Satu je digit dia dekat sini. Sebab tu satu tempat perpuluhan. Jadi 3 ni diambil berdasarkan kek yang saya dah makan tadi. Ada 3. Jadi 0.3. Jadi bagaimana kalau kita nak tengok, kalau contoh saya bahagikan dia kepada 100 ataupun 1000 bahagian ataupun 10,000. Maknanya nombor yang lagi banyak lah. Maknanya saya dah, yang ni saya bagi sikit je 10. Cuba kalau saya bahagikan kek pisang ni kepada 100 ataupun
kepada 1000. Macam mana kita nak tulis? Okey, macam ni. Okey, sekarang ni boleh nampak tak kotak-kotak ni? Okey, kotak ni saya dah bahagikan dia kepada 100. 100. Okey, ada 100 bahagian. Cuba bayangkan dalam 100 bahagian ni, contohlah kita bayangkan yang ini semua apa kan? Kita bayangkanlah yang ini adalah apa? Okay, kita bayangkanlah ini coklat Cadbury lah. Walaupun bentuk dia macam ni. Bayangkan coklat Cadbury yang kita beli ni, dia ada 100 bahagian. So kita kan pernah makan coklat Cadbury tak? Kita boleh patah kan? Okay, tapi cuma bentuk dia dalam kotak macam ni. Dan dia ada 100 bahagian. Bayangkan dalam 100 bahagian ni, yang warna kuning ni sahaja yang saya dah makan. Jadi sebenarnya berapa yang saya dah makan sebenarnya? Kalau kita kira balik, okey, ini ada 10. Ini ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan? 10. So 10 20 30 40 50 60 60 60 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Jadi ada berapa bahagian? 67 bahagian. Semua ada 100, tapi yang saya dah makan 67 bahagian. Okey. Jadi kalau ikut pecahan dia adalah 67 per 100, betul? 67 per 100. Jadi macam mana kita nak jadikan dia dalam perpuluhan? Senang sahaja. Okey, sekarang ni kan kita tengok balik. Tadi kita dah bahagikan benda tu dalam 100 kan. Bila 100 kita boleh cakap benda tu sebagai per 100. Okey, per 100. Dan juga berapa titik perpuluhan? Berapa tempat perpuluhan dia yang dia ada? Dia tadi 1 kan, kalau 100 2 tempat perpuluhan. Okey. Apa maksud 2 tempat perpuluhan? Bermaksud kita tulis sifar perpuluhan ada 2 digit selepas perpuluhan, selepas titik ni. Selepas point ni ada 2 titik perpuluhan. Jadi nombor apa yang kita kena isi ni adalah nombor yang kita dah makan tadi tu. 67. Okey, boleh faham tak? Okey, saya ulang balik. Kita ada 100 bahagian. Kita makan 67 bahagian sahaja. Kalau ikut pecahan dia 67 per 100. Ini adalah pecahan. Tapi untuk perpuluhan kita tulis begini, 0.67 ataupun sifar perpuluhan 67. Sebab yang ni per 100, bila per 100 dia ada 2 titik perpuluhan. Macam yang tadi tu dia ada 10 bahagian saja. Okey, cuba bayangkan ini kek pisang. Ini kek pisang yang tadi tu. Tadi saya makan 3 kan. Cuba bayangkan saya makan 6. Okay, saya makan 6. 6 per 10. Jadi bila ini 6 per 10, dia adalah per 10. Okey, 6 per 10. Jadi dia per 10. Per 10. 1 tempat perpuluhan. 1 tempat perpuluhan. Jadi kita tulis dia sifar perpuluhan 6. 1 tempat perpuluhan sebab dia ada 1 saja. Okey, ingat saya ulang balik. Saya ulang balik daripada mula. Kalau dia dibahagikan kepada 10 bahagian, dia adalah per 10. Per 10 dia ada 1 tempat perpuluhan saja yang ini. Jadi kita kalau yang tadi tu, soalan yang tadi tu kita dah ambil 6 bahagian kek. So kita tulis 0.6. Sifar perpuluhan 6. Cara sebut yang sebenarnya ialah sifar perpuluhan 6.
Tetapi kalau dia dibahagikan kepada 100, dia mempunyai 2 tempat perpuluhan. Per 10, 1 tempat perpuluhan. Per 100, 2 tempat perpuluhan. Dan kita untuk yang soalan tadi tu, kita tulis 0.67. Okey, sekarang ni macam mana kalau, okey, per 10 dah. Per 100 dah. Cuba kalau kita bahagikan kepada 1000. Macam mana? Okey. Nampak tak kotak ni? Nampak tak cubeboard? Cubeboard ke cube? Okey, cube. Nampak tak cube yang saya tunjuk ni? Cube ni, kalau perasan, dia dah dibahagikan kepada 1000. Banyak tak? Sebab yang depan sahaja ni adalah 100 cube. 100 cube kecil. Lepas tu dia ada yang belakang ni lagi. Ada 10 kali, maknanya ni 1000 lah semua ni. Ni ada 100. Depan ni 100. Lepas tu yang lapisan kedua ni 200, 300, 400, 500, 600 sampailah 1000. So semua ni ada 1000 cube-cube kecil yang telah dibahagikan. Okey, cuba bayangkanlah. Cuba bayangkan saya ambil cube-cube kecil ni dalam, saya kira semua dalam okeylah, saya ambil ingat nombor ni 221. Semua ni ada 1000. Saya ambil 200. Saya ambil dalam ni lah. 200 dan juga 21. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis benda ni? Di dalam perpuluhan. Okey, tadi nampakkan cube tadi, okey. Tadi ada 1000 cube. Tapi saya ambil 221 cube kecil yang telah dibahagikan. Saya ambil yang ni je. Macam mana kita nak tulis dia dalam perpuluhan? Senang saja, kita tengok ni per 1000. Bila per 1000, dia mempunyai 3 tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan. Okey, apa maksud 3 tempat perpuluhan? Maksudnya sifar. Selepas point ni ada 3 digit. Digit ni nak isi dengan apa? Dengan nombor yang kita pilih, yang kita dah pilih tadi. 221. Tapi nak sebut dia macam ni. Sebut dia ialah sifar perpuluhan 221. Bukan sifar perpuluhan 221. Itu salah. Kita kena sebut sifar perpuluhan 221. Okey, nampak tak? Selepas perpuluhan ni, kita kena sebut nombor dia satu per satu. Sifar perpuluhan 221. Jadi senang je. Sebenarnya daripada pecahan yang kita tengok tadi tu, kita terus boleh tukarkan dia ke dalam perpuluhan. Dengan syarat kita kena tahu dia per berapa? Per 10 ke? Per 100 ke? Atau per 1000. Kalau per 10 ada 1 tempat perpuluhan. Kalau per 100 ada 2 tempat perpuluhan. Kalau per 1000 ada 3 tempat perpuluhan.